بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Jami' Sahihnya dan disebut juga dalam Al-Imam Tirmidzi dalam Jami'nya, dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama muhaddithin. Satu hari Nabi kita SAW pernah bersabda, la yazalu yastajabu lil 'abd, yang bermaksud tidak hilang mustajab doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. La yazalu yastajabu lil 'abd ma lam yuda' bi ithmin aw qati'atin rahimah ma lam yasta'jil. Kata Nabi SAW, Allah akan memustajabkan doa hamba-Nya, melainkan ada tiga benda ni. Maksudnya kalau ada tiga perkara ni, kalau ada tiga benda ni dalam doa kita, Allah tak terima, Allah tak mustajabkan doa kita. La yazalu yastajibu lil 'abd ma lam yada' bil ithm. Yang pertama kata Nabi SAW ialah dalam kita berdoa kepada Allah, iaitu doa yang mengandungi dosa. Doa yang mengandungi dosa. Apa maksud dia? Kata ulama, apabila masyarakat hadis ni wa makna yad'u bi ithm aw bi ma'siyati, dia minta doa kepada Allah atas urusan dosa, atas urusan maknanya maksiat. Mubarak Furi mengatakan bahawa dalam Tuhfatul Ahwazi bi Syarh Sunan Tirmidzi, ay yas'alullahu ta'ala syai'an minal muhramati syar'an, dia minta doa kepada Allah dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Entah? Ya Allah ya Tuhanku, ni contoh ni. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah apa? Benda-benda haram. Bagilah aku dapat sekian-sekian. Bagilah aku boleh mencuri sekian-sekian. Boleh aku minum arak ke apa. Dia doa dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, iaitu aw qati'atir rahim. Dia berdoa kepada Allah dalam urusan doa tersebut memutuskan silaturahim di antara orang-orang Islam. Mubarak Furi dia buat contoh dalam kitab Tuhfatul Awarid, wa min amthalatud du'a bi qati'atir rahim ay yaqul. Ini contoh dengan doa hak ni. Allahumma a'id baini wa baina fulan min abawai. Ya Allah, wujudkanlah permusuhan di antara si fulan. Si fulan tu orang ni dengan ayah dia. Dalam konteks kita pada hari mungkin kita geram dengan sepasang suami isteri ni, kita minta angkat tangan. Ya Allah, ni contoh. Ya Allah, bagilah bercerai laki bini ni ya Allah. Tu. Qati'atir rahim bermaksud minta doa kepada Allah supaya memutuskan silaturahim di antara orang-orang Islam.
hak ni Allah tak akan mustajabkan doa ni. Yang ketiga kata Nabi SAW, iaitu man lam ya'jal. Iaitu apa? Mereka yang ya'jal ni maksudnya mustajil. Dia kalut minta doa tu dalam keadaan tergesa-gesa. Sahabat Nabi tak faham. Sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah tanya Nabi. Abu Hurairah ni pandai tuan-tuan, cerdik. Tak erti tanya terus. Kita kadang-kadang tak erti buat pandai kan. Abu Hurairah bila tak faham satu benda, walaupun benda tu simple tuan-tuan, tanya terus kat Nabi. Abu Hurairah tanya, qila ya Rasulullah mal ista'jal, apa yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa dalam berdoa tu? Jawab Nabi SAW, qala yaqul qad da'awtu qad da'awtu. Nabi kata orang yang tergesa-gesa dalam berdoa ni bermaksud ketika mana berdoa kepada Allah, dia kata aku dah berdoa, aku dah banyak kali berdoa, lama dah aku doa, minggu lepas aku doa, sebulan dah aku doa, 2 tahun dah aku doa, 3 tahun dah aku berdoa. Tapi kata dia, falam ara yastajibu li, tapi aku tak nampak pun Allah memakbulkan doa aku. Dia nak segera, dia nak kalau kat tangan tu dapat terus. Kalau tak boleh hari ni, esok. Kalau tak esok, minggu depan. Dia nak macam tu. Dia ingat berniaga dengan orang tu. Seolah-olah Allah tak memustajabkan doa dia. Kemudian falyastahsiru 'inda dhalik wa yad'u du'a. Kemudian dia rasa sedih. Sedih dah 3 tahun doa tak dapat lagi. Sedih ya. Kata, aku doa dengan orang lain tak doa. Aku semayang, orang lain tak semayang. Aku tutup aurat, orang lain tak tutup aurat. Allah bagi kat dia, pasal Allah tak bagi kat aku. Sedih. Dia sedih. Kawan tu tak semayang pun Allah bagi untung berlebih pada aku. Lah aku pergi, baik aku tu dosa semayang. Ada orang dia fikir macam tu ketika dia berdoa kepada Allah SWT. Dia sedih sebab Allah tak makbulkan doa dia. Yang kedua, dia meninggalkan doa tersebut. Kata ulama, dia tinggal. Dia tinggal doa tu. Dia kata aku tak sadu doa. Tuan sekalian muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kata ulama, apabila mensyarahkan hadis ni, ulama mendatangkan satu ayat Al-Quran dalam surah Muhammad, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Sadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Allah tanya kita, ataupun Allah jentik akan kita, kalau hampa ada kuasa, lalu kamu akan membuat kerosakan di muka bumi ini dan memutuskan silaturahim, wa tuqatti'u arhamakum. Kalau hampa ada kuasa, hampa hebat, hampa buat kerosakan kat bumi ini, dan juga hampa memutuskan silaturahim. Ulaika alladhina la'anahumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan, wa a'ma absarhum, buta mata dia, tak nampak kebenaran. Tuan-tuan, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari apabila mensyarahkan hadis ni, wa fi hadzal hadis adabu min adabud du'a. Hadis ni menunjukkan kepada kita di antara salah satu adab, di antara adab-adab kita ketika mana berdoa kepada Allah. Adab ni. Dan juga kata ulama apa dia, wa qala ad-Dawudi rahimahullahu ta'ala, qad da'awtu falam yastajibu li an yuharrimu al-ijabah wa ma qama maqamaha
minal idkhar wa tafkir. Kita tengok ni. Ulama salaf kata apa? Ulama salaf kata apa? Mereka mengatakan bahawa kalaulah seseorang hamba Allah tu dia berdoa tapi Allah tak mustajabkan lagi, Allah tak bagi lagi. Bukan Allah tak mustajabkan, malaikat kalau 3 benda ni ada memang Allah tak terima terus. Cuma Allah tak bagi lagi, kata ulama salaf, ini ialah wa maqamaha at-tafkir, at-takfir. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahawa kita perlu meninggalkan hal-hal benda-benda yang diharamkan Allah. Dan itu juga kata ulama, di antara satu hikmah ya Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita berfikir. Nah, mungkin tak dapat lagi 3 tahun 5 tahun lagi dia pun fikir hikmah. Ada orang kata 9 berkahwin 8 tahun tak dapat anak. Kan? Doa macam-macam nak setiap macam jumpa doktor tu, jumpa apa semua. Dah 9 fikir hikmah. Ini kata ulama, fikir hikmah. Jangan menyalahi takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Baik, pada pagi subuh ni tuan-tuan, apa cerita dia? Pada bab yang ke-10 ya, kita membicarakan tentang apa? Iaitu pada bab ya, kalau tengok pada muka surat yang saya tulis ini ya, bab yang ke-10 mana kita pergi bab yang ke-10 muka surat 241. Ya, muka surat 241. Baik, tuan-tuan sekalian, apa cerita dia? Pada pagi 10 tuan sekalian, kita masuk pada bab tipu muslihat iblis terhadap orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Dia kena mata batu kitab ni tuan-tuan sekalian. Dia kena semua. Tu alim pun kena, ahli fiqh pun kena, ahli hadis pun kena, ahli sufi pun tak terlepas daripada berita syaitan. Apa cerita dia? Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaihi mengatakan bahawa orang-orang sufi tidak jauh berbeza dengan orang-orang zuhud. Ya, dengan orang-orang zuhud. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan lepas, orang zuhud ni menurut kefahaman yang salah, dia tinggal dunia, dia duduk dalam gua, duduk dalam gunung, berzikir, tak jumpa dengan orang, tak solat berjemaah, tak menuntut ilmu, meninggalkan solat Jumaat. Atas alasan itu semua urusan dunia, aku tak mau bercampur ke orang, aku nak berzikir. Jadi kefahaman zuhud yang salah. Untuk sekalian, kalau kita mengaji kitab sirah, banyak Nabi SAW berinteraksi dengan manusia. Betul tak tuan-tuan? Nabi tak tinggal umat. Orang mengaji kitab sirah tu tuan sekalian, berapa kali Nabi terlibat dalam peperangan demi peperangan dalam Islam. Kalau kata zuhud lah Nabi tuan-tuan, Nabi duduk dalam Gua Hira tu lah tuan-tuan. Tak pergi mana lah. Duduk dalam Gua Hira. Dah. Nabi nak beritahu kepada umat, kena duduk dalam masyarakat, berdakwah, menyampaikan Islam, tegur kalau hal itu salah dan sebagainya. Ini dah Islam. Indah sekalian. Baik, tuan-tuan tengok. Maka di atas telah kami sebutkan musyribih terhadap orang-orang zuhud. Hanya sahaja orang-orang sufi mempunyai beberapa sifat dan keadaan yang berbeza dengan orang zuhud, dan mereka memperlihatkan ciri tersendiri. Kerana itu kami perlu mengulas keadaan mereka secara tersendiri. Ini kena terperinci sikit kata Imam Ibnu Jauzi. Dan sekiranya kalau kita tengok makna sufi, kalau tak salah saya Ustaz Fazal Cik ikut ajak Qaidus Sufi apa? Qaidus Tasawuf apa? Kan cerita pasal tasawuf kan? Para ulama bahas tuan sekalian, makna tasawuf ni, sufi ni tuan-tuan, punyalah banyak, dia punya makna dia hampir 2000 pendapat dalam menukilkan makna sufi itu sendiri. Dia tak ada satu definisi yang kita katakan bahawa yang tuntas. Berkata tuntas maknanya
Yang inilah yang dipegang oleh para ulama dan sebagainya. Khilaf dalam memberikan definisi hampir 2000 pendapat yang memberikan makna sufi itu sendiri. Kerana perkataan sufi itu tidak disebut pada zaman salaf, tidak disebut pada zaman Nabi SAW. Cuma konteks ataupun isi kandungan, ritual dan sebagainya, mestilah amalan sufi dan tasawuf itu mestilah kena dengan apa yang diajar oleh Nabi kita SAW. Nama ni tuan-tuan boleh pun lah macam-macam. Betul tak? Kicap, betul tak? Dia nama kicap. Kicap tu kicap lah. Tapi macam-macam. Pak ni kicap, nu kicap ni nama macam-macam. Tapi kicap sopan tu rasa boleh lebih kurang ya. Tapi kicap, kita katakan begitu. Begitu juga tasawuf itu merujuk kepada tazkiyatun nufus. Ya, istilah tu tak ada lah zaman Nabi, tak ada. Tapi dia punya tracknya, dia punya tiangnya ialah orang tasawuf ni, orang sufi ni merujuk kepada orang yang nak bersihkan diri dia daripada perkara-perkara mazmumah. Itu dia punya tiang dia. Benda-benda hak tak elok, hasad, dengki, dendam, merendah diri, khusyuk, khudu' wa tadhallul. Ya, ini sifat ahli-ahli sufi yang sebenar. Ucapannya dia jaga, dunia dia tak lekat dalam diri, sifat-sifat mazmumah. Ini dia. Sentiasa kembali kepada Allah. Ini sufi. Ya. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu apabila menyebut tentang hal ini, satu ungkapan yang pernah disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Sifatus Safwah jilid yang ketiga. Apa ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal? Asarul ayami ilayya yaumun usbihu wa laysa indi syai'un. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alaih, asarul ayami ilayya, hari yang paling bahagia menurut aku, hak paling seronok dalam hidup aku, hari yang paling seronok dalam hidup aku, ketika mana aku masuk pada waktu subuh. Ila yaumul usbih, masuk saja waktu subuh, walaysa indi syai', aku tidak memiliki apa-apa pun. Bukan bermaksud tak mau hidup, tak mau ada apa. Maksudnya di segi ialah dunia tu tak lekat, kalau tak ada pun dia tak rasa apa. Jangan silap faham kata, tu Imam Ahmad kata macam tu, bermaksud apa? Kita tinggallah dunia. Jangan macam tu. Tengoklah kitab-kitab tarikh. Hilyatul Awliya oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani, Uslul Ghaba fi Ma'rifatus Sahabah. Tuan tengok bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal terjun dalam masyarakat, tak tinggal urusan dunia ni, dunia tak lekatlah hati dia, sampai dia dipenjara, dipukul dan disupat pada zaman dia. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Begitu juga tuan-tuan tengok bagaimana ucapan yang baik, yang bernas, yang pernah diungkapkan oleh Fudail bin Iyad. Ini disebut dalam Tabaqat As-Sufiyah. Fudail bin Iyad kata apa? Aslu zuhdil ridha 'anillahi 'azza wa jalla. Asal-asal bagi zuhud, akar tunjang bagi zuhud ni adalah redha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah ya Azza wa Jalla. Tu zuhud yang sebenar. Redha apa yang Allah tetapkan, dia sudah ikhtiar, Allah tetapkan, dan redha dia menerima takdir yang ditetapkan kepada dia. Ini kata Fudail bin Iyad dalam Tabaqat As-Sufiyah. Bukan tinggal dunia, tak bersama dengan masyarakat dan semacam itu, jangan begitu. Baik, tuan-tuan tengok. Maka tasawuf merupakan jalan yang bermula dari kalangan orang-orang zuhud secara keseluruhan. Maknanya tasawuf, mestilah tasawuf itu kena dengan syarak. Ya, mesti kena dengan syarak. Kita kata kita ni orang tasawuf ni, tasawuf dia tinggi ni, okey. Tapi tasawuf tu boleh kena dengan syarak. Kena dengan syarak, tuan-tuan sekalian, sufi lah dia, tasawuf lah dia. Kita nak lari ke mana lagi? Tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan pada tajuk yang sebelum ni, ada dibahaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi
Ahli zuhud ni tuan-tuan, dia cukup tak suka dengan para fuqaha, ahli fiqh. Sebab dia kata apa? Ni pokok yang kononnya tuan-tuan sekalian ahli tasawuf ni. Kononnya dia mengaku kata ahli tasawuf, dia cukup tak suka dengan ahli fuqaha. Ahli fuqaha ni ahli fiqh, ahli yang berpegang teguh dengan syariat. Dia kata apa? Ni pokok ni dia bukan beramal pun. Depa ni melakukan perkara-perkara mubah ya. Depa ni mengamalkan ilmu luar ya. Kami ilmu isi. Oh, dia mengisi dengan luar dalam dia tuan sekalian. Ada dengan macam tu. Tengok isi tak isi ke luar tak luar kan, tengok benda tu syarak kan ataupun tidak. Para fuqaha, muhaddithin apabila membahas satu perkara maka berlandaskan nas. Nas itu menjadi tunjang kepada sesuatu perkara. Betul tak tuan-tuan? Kalau melakukan amal ibadat tidak berlandaskan syarak, maka ibadat apa begitu? Ya, tidak diiktirafkan oleh oleh syarak. Ya, Profesor Dr. Mustafa Bugha hafizahullah taala dalam kitab Fiqhul Manhaji dihabakkan kita ada dua syarat. Kalau sesuatu amal ibadat ni nak dikira amal ibadat, tengok ulama cakap apa. Ada dua syarat ni kalau nak jadi amal ibadat. Hamailah nama apa pun, kena dua ni ibadat. Pertama, ikhlas. Buat ibadat banyak, tengok tak ikhlas, tak ada buat ibadat. Walaupun hang tahajud setiap hari, hang puasa setiap hari, hang sedekah berpuluh-ribu ringgit, tapi tak ikhlas, tak ada buat ibadat tak tu. Pertama. Yang kedua, ittiba' anil ahkam syar'iyyah. Mesti kena ikut hukum-hukum syarak. Para fuqaha apabila mereka berinteraksi, maka bercakap di atas hukum syarak. Ya. Walaupun kita katakan bahawa kadang-kadang kitab-kitab fiqh, ya, maka tidak mendatangkan dalil. Ya, kadang-kadang kitab-kitab fiqh, ada sebagian kitab-kitab fiqh dia tak mendatangkan dalil. Kita kena sabar tak tahu tu. Sabar apa? Sebab para fuqaha ini disebut oleh Al-Imam Syekh Nuruddin Atir apabila mentahqiq kitab Syarah Ilal Tirmizi oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nuruddin Atir kata apa? Ibnu Rajab Al-Hambali seorang ulama dalam mazhab Hambali ya. Baik, dia kata apa? Dia kata dalam sebahagian kitab-kitab fiqh kadang-kadang dia tak mendatangkan dalil. Dia hanya bermain hukum ni sah, hukum ni haram, hukum ni yajuz, hukum ni sunat dan sebagainya. Tak datang dalil. Sebab itu kaedah metodologi para ulama fiqh sebahagian mereka dalam menulis kitab-kitab mereka. Untuk orang awam ni kadang-kadang tak dan nak tengok dalil kan. Kita kalut nak ajar macam-macam. Kami nak tahu sah ke tak sah ustaz. Oh itu lah. Macam hadis dah tuan-tuan. Kan dia kata mesej ustaz ni hadis ni sahih ke tak? Tu masak oh. Kita kata tunggu ustaz, saya nak buat rujukan. Tak, saya nak tahu sah ke tak sah ya. Sahih ke tak sahih ke? Amboi hang lagi kalut kan. Dia ingat senang ke nak cek hadis ni? Kena tengok dulu. Siapa ulama yang sebut ulama ni mutasyaddidin ke, mu'tadil ke, mutasahil ke? Duduk dalam kitab mana? Apa tarajimur rijal ya? Banyak baca. Tapi orang kalut dia kata, tak, kami nak tahu sahih ke tak ustaz? Haram ke halal ustaz? Oi, duduk kira kalut dia. Sabar dulu, kena ada rujukan. Betul tak? Jadi kadang-kadang dalam sebahagian kitab fiqh tidak ada dalil dan itu menunjukkan kaedah ataupun metodologi para ulama dalam menulis kitab-kitab mereka. Cuma orang yang pengkaji ilmu dia nak tahu lebih mendalam sesuatu permasalahan, dia nak tahu dalil. Betul tak tuan-tuan? Golongan-golongan ustaz ataupun golongan-golongan asatizah dia nak tahu lagi perbahasan lebih mendalam. Dalil ni lagu mana? Sesuai ataupun tidak digunakan dalam kaedah fiqh ni. Bagi contohnya. Dia nak lebih mendalam. Tapi kalau orang awam biasa dia tak mau, bukan tak mau, maknanya dia tak ada masa nak tengok hak tu. Ini semua kaedah-kaedah para ulama dalam manhaj dalam penulisan sesuatu kitab. Itu sekalian. Baik, itu dulu nak kena cerita.
Maka golongan sufi ni kadang-kadang dia tak mahu tu. Dia tak mahu, dia kata pokok fuqaha ni ilmu kulit dia, kami yang ilmu isi. Ilmu dalam. Dan depa bukti pasal mubah, buat benda-benda mubah. Pakai dengan pendek. Kadang-kadang depa petikai dengan pendek pun tak boleh apa. Ada yang kata syarak untuk sekalian. Dan sebagainya. Pergi ke pasar, dia mufti pun pergi pasar. Dia pun begitu. Dia ingat mufti ni duduk dalam masjid dia kot. Sampai tak boleh campur orang, tak boleh pergi pasar raya, tak boleh apa semua, nak pergi beli barang. Dia pun ada keluarga. Kata tak? Dia pun ada sahabat. Dia pun sebelum jadi mufti, sebagai contohnya, dia pun jadi, sebelum jadi Tuan, dia pun ada sahabat-sahabat dia. Tidak tuan-tuan. Bukan nak kira duduk dalam tempat. Jangan kita pegang tu. Sebab tu Nabi SAW pernah diberitahu oleh Aisyah pada hadis yang sahih. Ya, Aisyah beritahu ada 3 orang sahabat Nabi pergi jumpa dengan Nabi. Pertama hak pasal tak kahwin tu. Yang kedua pasal qiyam bulan sampai tak tidur. Yang ketiga puasa sampai tak buka. Rasulullah kata apa, jangan melampau. Nak tengok amal ibadat, tengok cara aku buat. Aku pun berkahwin. Ya, aku pun qiyamul lail dan aku pun tidur. Istirahat dan aku juga maknanya berpuasa dan aku iftar. Nah, ini dia tuan-tuan sekalian, Islam bukan mengajar kepada kita. Baik, kemudian kita tengok. Maka kemudian muncul orang-orang juga menisbahkan diri kepada zuhud, tapi menambahi dengan mendengarkan syair-syair dan disertai dengan muzik. Ahli tasawuf pada zaman Imam Ibn Jauzi tuan-tuan, dianggap sebagai ahli sufi, tapi dia lebih mementingkan syair-syair mereka dan diiringi dengan muzik berbanding mereka berpegang dengan Al-Quran dan mendengar hadis Nabi SAW. Ini yang kata itu juga sekian. Dia suka syair-syair ni. Syair-syair ni tuan. Hak bagi-bagi ni tak apa, tapi dia lebih cenderung ke arah itu. Kemudian dia tidak mementingkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu benda biasa kata dia. Yang penting kami nak tahu, kami nak dengar syair-syair baik-baik ahli-ahli kami, ahli-ahli sufi kami. Yang Quran yang betul-betul sahih, hadis yang betul-betul ucapan daripada Nabi, yang tu hang tak ambil perhatian, tapi hang pentingkan syair-syair, kemudian diiringi dengan muzik-muzik yang melalaikan dia. Kebanyakan ahli sufi dia begitu. Apabila tenggelam, bila orang kata awak buat macam tu, zauq kata dia, zauq. Kami telah tenggelam dalam dunia, dunia fana kami. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan kena tengok qawaid tasawuf bagi betul kena dengan Quran, kena dengan hadis. Itu sekalian kalam-kalam salaf, ulama-ulama yang mu'tabar, betul lah tu tasawuf tu. Tapi kalau tengok dan kita pegu dengan Quran, pegu dengan hadis bercanggah, hati-hati dengan fiqh ni. Tuan-tuan hati-hati, sebab ini zaman fitnah. Kata ulama, fitnah ni tuan-tuan, bukan fitnah ni benda orang pegang contoh benda tak betul. Fitnah itu merujuk kepada ujian kepada umat Islam yang tak tahu nak bezakan di antara mana yang betul dan mana yang salah. Sebab itu tuan-tuan dalam kaedah sekarang, al-ulama warathatul anbiya, kena pegang para ulama, kerana ulama mewarisi para anbiya. Ulama yang macam mana? Ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ulama yang mu'tabar. Ini kaedah dia. Jangan kita pandai-pandai patahi dalam urusan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Lalu mereka diikuti orang-orang awam yang hendak mencari akhirat. Orang awam ni kadang dia tak tahu. Dia carilah mana dia tengok, yang ni pok zuhud no, ni pok tasawuf tinggi no. Ada, dia ikut dia. Maka ikutlah pok-pok ni. Tuan sekalian, ikutlah. Diikuti oleh orang awam yang mencari akhirat. Cari akhirat. Dia tak belajar.
menuntut ilmu. Sebab tu kena tuntut ilmu, tuan-tuan. Tak ada jalan pintas, kena mengaji. Kerana orang-orang itu menampakkan zuhud. Nampak benda zuhud, ucapan zuhud, pumpi. Bila mengaji je tak? Mengaji malah. Ini dia masalah tuan-tuan kita. Ada? Sementara orang-orang yang mencari keduliaan juga ikut bergabung kerana mereka melihat ada kesenangan dan kegembiraan. Orang nak ke dunia pun kadang-kadang terikut dengan hal ini. Ya. Agama ajak kat kita, sebab tu tuan-tuan sekalian, betul lah wahyu yang pertama, tuan-tuan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan, no, kalau lah wahyu yang pertama tuan-tuan cerita pasal zikir, contohnya tuan-tuan, no, jenuh kita. Wahyu yang pertama dalam Islam ialah iqra, baca. Baca tu manifestasi kepada ataupun kesan kepada ilmu. Islam ialah berdiri di atas ilmu. Mesti kena meratul ilmu, kuat dalam meratul ilmu. Bahkan Nabi sebut hadis Imam Tirmizi, raudhatun min riyadil jannah. Nak apa lagi? Betul tak tuan-tuan? Nak apa lagi? Taman-taman syurga ialah majalisul ilm. Disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani Al-Fath Al-Bari, halqul ilma, sebagai riwayat halqul zikr. Kaum muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, tak salah dah kita duduk buka kitab, kita dengar syarahan ulama, kita dengar apa yang asatizah kita sebut berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ulama-ulama yang muktabar. Tak salah dah kita. Tempatlah tindakan kita ini duduk dalam majlisul ilm. Betul tak? Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, takat tu dulu perkongsian kita pada pagi subuh ini, insya-Allah. Kalau diberikan kesempatan lagi, kita akan bahas sikit lagi cerita tempat yang ke-10. Kemudian kita akan masuk pada bab rasa was-was dan pertentangan pengisbatan golongan sufi. Golongan sufi ni kena pada kali ini tuan-tuan banyak dibahaskan. Kemudian barulah kita akan masuk pada bab macam-macam berkaitan dengan taharah, harta dan sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.